Allahu 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 Allah Allahu Hazreti Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram sabil azam semua khususan lima alif hazal kitab al-syekh Rauf bin Abdullah al-Fattan وصم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأنصار والأوتاد والأبدال والأنجى والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغارب الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفرني ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ke surat 58 kitab ini Tahjawi kan ke surat 14. Baik, yang ke-9 daripada 9 syarat sah Fatihah yang disebut di dalam kitab ni. Adapun di dalam kitab lain dia letak 10 syarat sah membaca suratul Fatihah. Jadi kedua-duanya betul je. Cuma dalam Fatihah tu mungkin dia tambah, ada tambahan atau pecahan yang tak ada di dalam 9 ni. Apa dia yang tak ada tu? Kita tengok kat sini. Di antaranya disyaratkan baca Fatihah tu ketika sedang berdiri. Berdiri bagi yang puasa. Ada kat sini. Tambah situ. Baik, yang ke-9 kata dia memelihara sekalian kalimahnya. Demikianlah bunyinya. Dia disebut sini alhamdulillah terus. Tapi kita sebenarnya dalam mazhab Syafi'i bermulanya surah Al-Fatihah itu ialah pada kalimah bismillah. Jadi kalau tak baca bismillah tak sah. Jadi kalau kita tengok nak jadikan seseorang tu imam, dia tak baca bismillah dan kita tahu dia tak baca bismillah, maka tidak sah ikut belakangnya. Kalau tak tahu, dia boleh tanggung lagi. Dia ihtimalkan dia ni baca cuma perlahan lah, sunat bagi dia. Kita boleh ikut belakang. Itu je yang penting. Ataupun kita memang jenis pengikut aja, yang jenis tak selidik pun sah dia. Tapi dia kena qasad zon ni, kata dia zon pada sangkaan dia orang ni bacalah. Macam tu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, iaitulah pada bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikutlah saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Asmi'. Okey, baca musyafahah lah. Okey. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada kalimah la dengan ma tu pendekkan sikit. So jangan ikut lagu lama tu. Lagu tu tak mudah. Itu lagu mula belajar alif bata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sekolah tadika. Jadi tukar lagu. Kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
lalu je. Okay, cantik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada ismam situ muncul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muncul, menandakan huruf mim. Itu panggil ismam. Kaedah aja dia tak ada bunyi, muncul juga. Sikit je sikit. Ujung setelah habis bunyi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keluarkan angin dia. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tengok bu tu. Maghdub. Kat sini. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Kena henjut. Wajib henjut tu. Dal henjut. Waladdallin. Amin. InsyaAllah ya. Bolehlah. Kalau elok lagi tasmik seorang-seorang. Kan? Baru tahu kat mana. Salah dia nak kena betul je. Baik, terusnya artinya yang memerintahkan pada hari kiamat, akan dikaulah kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Itu bulang, bukan bulang. Bulang tunjukkan. Minta tolong, tawau lawanga tu. Baca lama, batu kata. Minta tolong. Tunjukkanlah olehmu akan kami jalan yang betul. Akan jalan sekalian orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka itu. Dan lain, ini bukan bagi jalan orang yang sesat mereka itu. Amin, perkenankanlah olehmu akan permintaan hamba-Mu ini. Jadi kalau makna dia tu, Bismillah, dengan nama Allah, minta tolong oleh aku dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah bagi sekalian hamba dan makhluk dia di dunia, lagi amat mengasihani yang dikhususkan bagi orang-orang mukmin saja di yaumul qiyamah. Makna dia, Alhamdulillahirabbil alamin, segala jenis puji-pujian, tak kira puji makhluk ke, dama makhluk ke,
Dia qadim sama qadim, qadim kepada makhluk, makhluk pada qadim ke? Semua jenis pujian tu lillahi, bagi Allah. Allah tu Rabb, Tuan atau Tuhan. Makna Tuan pun boleh. Tuan yang memiliki alamin, yang memiliki sekalian banyak alam atau seluruh alam. Tuhan yang memiliki sekalian alam atau yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin tu hari pembalasan. Baik, tapi al-alamin sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Maliki Yaumiddin, raja atau pemerintah Yaumiddin pada hari pembalasan, yakni hari kiamat. Dia yang menguasai, menjadi raja yang menguasai hari pembalasan. Ini hari agama tu, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau. Kenapa dia tahu akan dikau? Dia tak kata hanya kepada engkau lah kami sembah. Kan senang bahasa Melayu. Bahasa kita faham lah. Dan hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. Ialah sebab dia pasang makna tu, makna kita panggil mengikut kaedah nahwu. Jadi dia kata akan dikau tu nak kata kita ni sepatutnya sebagai hamba tu tak boleh menyembah selain daripada Allah. Dan hanya kepada Allah juga tempat kami minta pertolongan. Nasta'in. Iyyaka na'budu, satu sembah, wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata mustaqim. Ihdina, tunjukilah olehmu akan kami. Tunjukilah kami, senangnya tu kan. Tunjukilah kami ini jalan yang lurus. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat iaitu jalan yang engkau beri atau engkau kurnia. Alladzina an'amta alaihim. Ini jalan orang-orang yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapa tu? Nikmat tu Siddiqin, Al-Syuhada, Al-Anbiya. Mereka ni lah jalan-jalan mereka ni, jalan orang solihin, jalan orang yang siddiqin, orang yang benar. Tu ghairil maghdubi, maghdub sini. Ghairil, jangan kata ghairil. Ni dia bulat. Ghairil. Dia bukan ghairil. Dia ghairil, bukan rel. Ril, R-I-L. R-I-L, ril. Ghairil ada magh tu ada sikit. Magh itu sifat dia. Huruf ghain. Maghbu sini. Maghbubi alaihim. Bukanlah jalan mereka-mereka yang engkau murkai ke atas mereka. Bukanlah jalan-jalan orang-orang yang engkau murkai ke atas mereka itu. Siapa tu orang yang dimurkai itu? Yahudi wal Nasara. Allah murka pada golongan ni. Walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak ayat-ayat Allah sebut. Yahudi ni dia memang satu bangsa yang dimurkai. Tu maghdub. Waladhdallin, dan sesat. Sesat manusia ni ialah golongan yang berpahaman dengan pahaman sesat Yahudi. Jadi ada tak Yahudi itu Islam? Ada lah. Ada yang masuk Islam, Allah bagi dia ada, tapi tak banyak lah. Kebanyakan dia bermeluk agama dia. Bangsa Yahudi itu dengan agama dia jadi apa? Sekali. Dia duduk dalam kepompong dia sendiri. Jadi golongan ni tak boleh buat perjanjian damai. Tak ada guna. Dia memang kena perang kasih habis. Dia tak ada buat perjanjian gencatan senjata. Takkan boleh punya. Dia mesti langgar tu. Nabi-nabi pun tak kurang 30 orang dia persembelih. Dia bunuh, yang kena gergaji pun ada. Jahat tak jahat ni golongan ni. Sebab Allah ciptakan dia, jadikan dia tu untuk ujian kita lah umat. Jadi dia panggil
maghdubi alaihim waladdallin, yang dan juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan ataupun orang yang sangat sesat. Tak lain dan tak bukan dua golongan ini dan mereka-mereka yang seumpama dia. Inilah tu doa amin. Bila amin tu hukum dia sunat. Walaupun kita sedang sembahyang, dengar imam baca amin, kita tengah sembahyang, sunat juga kita makmum ni sebut amin. Memanglah makmum biasanya disunatkan dia menunggu sehingga imam habis baca Fatihah. Dan amin dia dengan amin imam tu hendaklah disekalikan. Hukum dia sunat mengata amin tu. Dan ada juga kategori makmum yang suka baca juga. Imam baca, dia baca. Padahal dia sunat dengar. Kalau dia baca, imam baca, hukum dia makruh pada asalnya. Jadi tak makruh sebab dia tahu PL dia baca lambat, imam baca cepat. Kalau dia tunggu imam baca Fatihah habis, dia mula baca Fatihah, imam dah habis baca surah, dah rukuk, dia tak habis Fatihah lagi. Jadi dia tak mau ketinggalan jauh sangat. Padahal dia tu kategori muafiq lah. Dia tak dapat kadar masa, cuma cara dia bahasa lambat. Atau imam baca terlalu cepat. Maka dia takut, dia baca juga Fatihah. Tengah baca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim, imam dah waladdallin. Apa perlu makmum ni buat? Dalam syarat sah membaca Fatihah disebut dalam kitab ni tadi, disebut kemarin, ialah tidak boleh diselangi oleh sebutan atau bacaan yang lain, betul? Jadi amin adalah bacaan yang lain. Tapi dalam kategori ni apa perlu makmum tu buat? Maka berkata oleh pengarang kitab, pengarang kitab apa ni? Pengarang kitab Idaman Penuntut Syekh Abdul Ghani Yahya, dalam kitab dia jilid 1 dia kata sunat bagi makmum itu menyebut amin juga. Sunat juga sebut amin. Jadi bila imam waladdallin, dia pun sebut amin padahal dia tengah baca Fatihah ni. Jadi adakah Fatihah dia tu telah putus mualat dia? Tak putus. Kerana bacaan amin itu disunatkan, disyariatkan di dalam ketika mendirikan sembahyang. Itulah beza dengan doa yang kita baca Rabbi firli wali walidayya. Kalau kita baca waladdallin, kita akan baca dulu Rabbi firli wali walidayya amin. Kalau kita baca itu dulu, maka Fatihah makmum tu batal. Fatihah dia dah terbatal, dia kena ulang balik bismillah. Tapi kalau disebut amin saja, tak perlu dah ambil daripada pangkal, sambung dia ayat kat mana dia berhenti. Ihdinas siratal mustaqim tadi sambung lah, siratal ladzina. Jadi adakah putus mualat dia? Tak putus. Tapi kalau lain pada kalimah tu pun putus. Contohnya imam tengah baca surah, imam baca surah salah, makmum belakang akan tegur tak? Imam baca surah terlupa, dia baca apa dekat surah Al-Ma'un tu berpusing-pusing kat situ je. Kan kuliah ayat kafirun tu kan, la a'budu ma ta'budu la antum a'buduna ma a'budu la a'budu ma ta'budu. Jadi makmum kat belakang dia memang kena tegur. Dia pun tahu lakum dinukum, buat dia tegur kan, dia sebut baca Quran kan, tapi dia sedang baca Fatihah ketika itu. Oleh kerana imam tu berpusing-pusing, dia pun bagi ingat pada imam dengan membaca ayat yang imam lupa tu. Jadi dia sedang baca Fatihah tak habis lagi. Bila dia tegur imam dengan yang demikian itu, terputus dia punya Fatihah. Mualat dia putus. Sebab dia syarat sah membaca Fatihah tak boleh diselangi oleh zikir atau bacaan yang lain kecuali bacaan amin. Maka hendaklah diulang pada bismillah balik. Kalau disambung ke ayat mana tadi, batal. Itulah pendetailan dia dalam bab suratul Fatihah. Baik. Qala musannif rahimahullah taala. Pertama, adapun syarat rukuk pula itu yang disebut dalam kitab fiqh iaitu 3 perkara. Dalam kitab lain sebut 4 perkara. Kita tengok dia punya. Yang pertama dengan qasad dia, iaitu disengaja.
Hendaklah rukuk tu hasil daripada kehendak dia sendiri untuk rukuk, bukan terrukuk. Boleh jadi terrukuk tu dengan banyak sebab lah. Dengan sebab dia ni jenis dengar bunyi geletuk tak boleh, dia punya reaction dia, reaksi dia akan dia memang nak rukuk, tiba bunyi geletuk terrukuk. Kan, terrukuk tu tak boleh, dia kena bangkit balik dan hendaklah dia rukuk dengan keinginan dia sendiri. Dia panggil qasad, dengan sengaja dia buat, bukan sebab orang sepak bola kena kepala. Memang dia dah nak rukuk dah habis Fatihah, habis surah dah, nak rukuk lah, memang ada hati nak rukuk tu, tapi bola, rembat bola kena kepala, terdorong tadi tu, alang-alang dorong rukuk je lah. Malu pun nampak ni, bukan? Tak boleh, dia kena tegak betul dan hendaklah dia rukuk dengan kehendak dia sendiri. Panggil qasad. Itulah qasdun bukan niat. Tapi dia pentarifan niat, dia panggil qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, baru jadi niat tu ta'rif. Jadi daripada sudut lughah, perkataan, percakapan, kita nak buat sesuatu dipanggil niat. Aku kan nak pergi kedai lah, tak cakap dengan orang pun, hati dia nak pergi kedai. So daripada sudut bahasa lughah, itu adalah niat. Aku nak pergi masjid lah, nak sembahyang zuhur lah, dia niat nak pergi sembahyang zuhur. Andai kata mati di tengah jalan tu, matinya dikira amal soleh. Kan ada kisah orang yang telah bunuh 99 orang. Dia jumpa satu orang arif ketika itu, yang ni orang ni kaum Bani Israel. Dia bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia zaman Nabi sebelum. Dia jumpa pendeta ataupun orang cilik pandai dalam kitab, ahli kitab lah. Jumpa, tanya kat dia, wahai Syekh, dia kata, aku ni nak bertaubat kepada Allah. Aku dah banyak buat dosa, aku dah bunuh 99 orang. Syekh kata, kau dah bunuh satu nyawa pun balas dia bunuh, dosa kau tak terampun. Dia dengar macam tu, dia rasa patah hati dia. Dia angkat pedang, zaz, cukup 100. Mati orang tu. Tak lama hati dia kata, ya Allah, takkan tak ada orang aku nak bertaubat, aku tanya orang lain. Tanya satu orang lagi, kaum Bani Israel yang alim kitab. Maka orang alim tu kata, kalau kau nak bertaubat, Allah Maha terima taubat. Tak kira dosa kau bersamana pun, melainkan kau jangan syirik saja, maka dosa kau pasti Allah ampun kalau kau nak taubat kepada Allah. Alangkah gembira dia. Saya dah bunuh 100 orang, termasuk satu orang ulama besar. Tak apa, Allah Maha Pengampun. Soal ampun ni Allah punya, bukan kita. Jadi cara dia macam mana, Syekh? Cara dia, kau pergi satu negeri ni, negeri orang soleh-soleh, orang alim banyak, orang abid banyak ibadat dengan Allah. Kampung ni kau kena pergi, sebab kita manusia pengaruh dengan suasana. Kalau kita ikut suasana orang mengaji, kita akan jadi suka mengaji. Kawan dengan orang yang suka merempit, kita akan merempit saja. Okay, terpengaruh suasana, kita akan ikut apa yang kawan kita buat. Kalau kita nak kenal peribadi seorang, lihatlah taulan dia. Dia berkawan dengan siapa. Kalau dia kawan dengan ramai orang, ini susah nak baca lah. Semua orang dicampur kan, susah nak baca. Tapi kalau dia dengar orang soleh, maksudnya orang ni orang ke arah itu. Jadi dia pun pergi ke kampung yang dikhabarkan. Dalam perjalanan dia, takdir Allah, dia mati. Belum sampai lagi tempat tujuan, mati. Maka dalam kisah itu diceritakan oleh baginda Nabi SAW, datanglah 2 malaikat daripada turun ke bumi nak ambil roh dia. Jasad tinggal, roh dia. Yang satu malaikat maut lah yang dah cabut satu, tapi nak bawa dia malaikat rahmat ke atau malaikat azab. Satu nak bawa pergi neraka, pergi ke Sijin, satu lagi nak pergi ke Inliyin.
Illiyin dan sijin bukan syurga, bukan neraka. Dia tempat simpanan roh, simpanan Alkitab. Dia juga amal semua kat situ. Jadi dia pun antara dua malaikat ni dua-dua nak ambil. Jadi macam mana keputusan dia? Turun malaikat Jibril kata hukum. Jarak dia tinggalkan kemaksiatan nak pergi kepada kebaikan dengan kampung nak sampai ke kebaikan tu. Lebih untuk kebaikan tu setapak. Maka dimasukkan dia ke dalam syurga dengan sebab ni niat dia. Masuk tempat yang berbahagialah tu illiyin. Itulah kisah dia. Jadi orang akan kata apa yang kita niatkan tu pahalanya Allah dah beri. Niat nak buat baik, pahala Allah bagi dah. Niat buat jahat, Allah tangguhkan dulu. Belum ada dosa lagi, baru niat. Punya nak merompak lah. Belum dapat dosa lagi. Dia merompak baru dosa. Itu kasih sayang Allah pada kita lah. Jadi adakah tu maksud niatnya? Ya, tapi itu niat daripada sudut bahasa. Bukan daripada sudut istilahi. Jadi apa-apa amalan dalam Islam ni berkenaan hukum hakam, dia kena ikut pentaarifan istilahiyah. Istilahiyah yakni pentaarifan yang ditetapkan oleh ulama bersandarkan dari Quran hadisnya. Jadi apa dia punya pentaarifan tentang solat, tentang ibadat, tentang niat menurut istilahi pula. Tadi bahasa lughah, iaitu dia panggil qasdu syai'in muqtarinan bi fa'li. Apa makna qasad? Engkau menyahajakan perbuatan. Engkau berkehendak melakukan suatu perbuatan. Itu bahasa kita. Bahasa modennya. Engkau berkeinginan, berkehendak untuk membuat suatu pekerjaan berserta dengan diperbuat akan dia. Jadi macam mana tu? Niat itu hadir ketika mula melakukan pekerjaan ibadat yang nak dia lakukan. Contoh solat. Jadi permulaan bagi solat ialah takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram lah engkau datangkan niat, baru dinamakan niat. Kalau sebelum itu dinamakan azam. Jadi azam dengan niat berbeza. Kita makna berazam apa? Apa makna berazam? Menanam cita-cita atau niat. Itu daripada sudut bahasa. Jadi berazam ialah perkara yang kita lintaskan dalam hati, yang kita nak lakukan tapi belum dilakukan. Itu panggil azam. Jadi apa-apa amalan dalam Islam ni mesti bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan yang dinamakan amalan tu mestilah dengan niat. Jadi kalau tak ada niat, tak jadi amalan. Dia jadi pekerjaan biasa saja, tanpa ada nilai ibadat kat situ. Jadi kalau kita memasak hanya semata-mata bagi makan saja, dapat tak pahala? Kalau ikut pada takrif ni, tak dapat apa-apa. Dapat hukum harus. Apa makna harus? Makan kan hukum dia harus. Makan pun tak berdosa, tak makan pun tak berdosa. Tapi kalau diniatkan makan tadi kerana Allah, jadi ibadat makannya. Walaupun dia tengah makan 1 jam, 1 jam kira ibadat. Orang Islam boleh buat macam tu. Kerja 8 jam tak niat kerana Allah. Walaupun kerja pejabat pun, kerja Grab, tapi niat kerana Allah. 8 jam kerja ibadat dengan Allah. Balik ke Tuhan, banyak ibadat aku ni. Ini tak ada ibadat dekat masjid je. 5 minit dia sembahyang. Tu dia ingatkan niat dia, atau ngaji dia, ataupun zikir dia lah. Silap kat situ. Jadi fahaman itu fahaman Yahudi. Allah. Yahudi, Nasrani, amalan hanya dibuat di dalam gereja. Luar pada gereja, dunia, tak ada kena-mengena dengan akhir, tak ada kena-mengena dengan ibadat. Ibadat tu, kelakuan-kelakuan ibadah tu saja. Jadi mana-mana orang yang mengasingkan pekerjaan dunia dengan ibadah, fahaman dia dengan Yahudi sama. Itulah fahaman yang tak betul, fahaman yang sesat. Jadi Islam ni setiap tingkah laku kita semuanya jadi ibadat. Main motor dapat pahala,
Pergi main dekat Sepang tapi dapat pahala. Nak macam tu lah. Ni main kat Sepang dapat gembira saja. Dapat riadah saja. Mungkin bersenam dapat pahala. Menari aerobik dapat pahala. Tapi betul lah dengan niat dan lepas. Menari aerobik dekat rumah dia. Yang dapat lihat mahram dia tak apalah. Senam aerobik tu. Atau apa. Pocok-pocok lah. Boleh lah, tapi kalau kat luar dia jadi haram sebab orang lihat dia. Kalau kat rumah boleh je. Kan? Aduh guys. Orang tanya, bang menari boleh bang? Menari lah abang tengok. Dia pun suka menari dulu masa sekolah dia. Main nari apa ni? Zapin lah apa semua kan. Pandai. Ni boleh, ni betul lah. Pergi awak nari suka tengok. Baik daripada tengok orang, baik saya tengok awak. Jadi. Ini tak ada. Jangan menari. Ada yang kolot tu menari tak boleh sangat. Kan Habib Ali Zainal Abidin, dia menari Zapin Arab. Zapin Arab ni tak macam Melayu, lain macam Melayu dia tu. Dia just simple gembira-gembira. Marah dia. Yang marah tu ustaz dia. Dia marah ni apa sebagai ulama menari-nari ni. Otak dia duduk bertebung. Itu kan fitrah manusia ni dia. Jadi menari dia bukan melampau. Dan tak boleh melampau. Dia menari sopan lah dia. Jadi bagi dia tu tak elok lah dia kata. Boy. Cakap aku tak tengok lagi orang menari breakdance tengah terbalik situ. Okey je. Jadi ada benda Islam bagi hiburan dia yang tak. Tapi jangan melampau lah apa pun buat. Jangan terlalu jumut lah. Sampai tak boleh menari, tak boleh apa. Ada ke kawan jadi macam tu? Pakai baju pendek macam ni tak boleh. Kau ni ustaz, kau mana boleh pakai macam ni? Kau boleh pakai dengan panjang. Kau pakai juga haibah. Cakap itu engkau lah, engkau ustaz. Aku setat kau tu. Faham? Marah ni. Tapi kalau musannif rahimahullah ta'ala. Baik, terus siringan lah tu. Baik, syarat dia ada 3. Syarat rukuk dalam kitab lain sebut ada 4. Jadi kita tengok apa yang seterusnya. Yang kedua pula. Yang pertama tadi ialah hendaklah dengan qasad. Yang kedua, tamakninah di dalamnya. Kena tamakninah. Tamakninah tu apa? Berhenti seketika. Sekadar subhanallah. Subhanallah berapa lama sebut dia? 3 saat, 2 saat, 3 saat. Jadi 3 saat tu kena stay. Rukuk tak boleh gerak dah. Jadi patung. Jadi kedudukan rukuk tu hendaklah dia punya tengkuk dengan badan sampai ke punggung rata. Kepala juga rata. Jangan dongakkan kepala. Ada orang kata mim, kepala tu mim, jadi kau dongak sikit. Jadi duduk dekat dia punya kaki. Jadi kau bengkokkan mim lagi mim lagi kat mana? Dal. Dipandailah dia kata. Jadi rukuk tu ada mim mim dal. Muhammad kat situ. Pandai. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Tak ada masalah. Cuma hendaklah ratakan kepala, dari kepala sampai ke bahu sampai ke punggung rata. Letak air tak jatuh. Tak cawan tak jatuh. Lepas tu bawah ni L. Kalau tak boleh luruskan kita punya lutut kerana sakit atau kerana hajat lain, tak boleh kita bengkokkan ke depan. Tak salah. Tapi timbangan dia kena betul. Jangan terlalu tunduk melebihi kadar dia. Tunduk melebihi tu dah kira menongging, dah bukan rukuk lagi. Tak sah. Kalau terdongak atas, tak sah juga. Hendaklah tegak kedudukan dia tu. Sikit-sikit. Dia kan kepala leher terus pakai tu. Di kepala itu. Janganlah. Jangan ni ada orang ni kedudukan dia mendongak macam ni. Terdorong ke bawah sangat kepala itu. Okey. Macam ni kan? Ni salah. Tak sah ni. Ini dah kira menongging. Ada orang dia punya kedudukan dia macam
Jadi okey, tapi dia macam ni. Kan? Ada kan? Ada kan orang macam ni kan? Ini boleh dengan syarat yang ini kena rata. Jangan ini tunduk juga. Macam ni. Jadi orang yang nak buat macam ni, dia kena tengok kawan, kau tengok aku buat ni betul tak? Sebab dia, benda ni dia tak boleh urus lah. Dia kena tangan dah macam tu. Tangan ni kita letak sikit lah. Dia orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan. Macam mana? Perempuan boleh buat macam ni? Gambar. Dia bakar sikit. Tapi dia kena pandai test lah. Jadi orang lelaki buat macam ni. Jadi kepala ni masuk balik. Ini mata ni pandang tempat sujud. Mula nak turun, mula daripada atas ni, kita nak turun saja pandang kaki jari kaki ni. Bila dah sampai kata, kita pandang ke tempat sujud. Baru kepala ni akan dapat kaki. Itu caranya. Itu cek Ustazah boleh baca. Ustazah Wan Hasnah boleh. Masa umur saya 14 tahun. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Terus yang ketiga pula, hendaklah rata tulang belakangnya. Yang tadi tu rata tulang belakang tu, itu adalah syarat sah. Lagi yang keempat, dengan kosat. Dah ada lah. Mengapa apa ni? Mata tak? Mata tak wajib. Mata tutup mata pun tak apa. Bukan nak mesti pandang tempat sujud. Iaitu hendaklah punggung dengan kepala itu rata. Sama lah dengan yang ni kan, tulang belakang tadi. Mana kita Tomak minah tak? Jadi dia ada empat. Salah satunya hendaklah kosat. Dah ada. Betul tulang belakang samalah dengan punggung dan kepala sama rata. Dan yang ketiganya, tangan dia letak di atas kepala lutut. Tak semesti. Dia boleh letak dekat betis kalaulah tangan dia panjang. Dia tak wajib letak dekat lutut. Nanti lain masalah. Dah lupa tengok. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Baik, seterusnya. Adapun syarat dan demikianlah bacaannya. Dia punya bacaan dia Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maksud Subhana tu Maha suci. Maha suci Rabbi, Tuhanku, Al-Azimi yang maha besar atau maha agung, wa bihamdihi, dan segala puji-pujian itu tertentu baginya. Itu maksudnya. Jadi apa makna Subhanallah? Dia ada dua kalimah yang sama makna tau dalam Arab ni. Banyak sebenarnya, tapi kalimah ni kalimah yang biasa kita bila pakai lah. Ni satu kalimah Subhana. Subhanallah. Yang satu lagi kalimah dia ialah Ya Qudus. Ya Qudus salat juga. Ya Qudus. Baik. Dua-dua ni maknanya sama. Ya Qudus, wahai Tuhan yang Maha Suci. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi apa beza kalimah Qudus dengan Subhan?
Dua-dua mensucikan Allah. Kalimah subhana mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan yang tak layak bagi zat dia. Contoh sifat yang kekurangan, iaitu bosan. Kalimah bosan, sifat bosan tidak sesuai bagi Allah. Tapi malamnya ada lagu orang pasal bagi lagu dia. Mungkin Tuhan mulai bosan menyaksikan kita. Kan? Dia lagi lagu tu. Tapi lagu tu lah. Bosan. Bosan tu lahir daripada hawa nafsu. Allah Ta'ala tidak ada sifat nafsu. Sebab dia bukan jisim, dia bukan jirim. Dia makhluk, sudah tentu kontra dengan Allah. Takkan sama. Jadi kalau makhluk, manusia ada sifat bosan, iaitu lahir pada nafsu dia. Nafsu kamu dah bosan, kan? Kejap dia tak kereta. Ustaz tengok rumah jania, dia selipar susunan, bosan tu kau. Ada sifat manusia. Jadi tak boleh letak pada Allah. Jadi maha suci Allah pada segala sifat-sifatnya. Sifat yang menunjukkan kelemahan. Baik, seterusnya Ya Qudus, iaitulah Tuhan yang maha suci daripada kesyirikan, sebarang persamaan sifat dengan makhluk dia, atau daripada kesyirikan. Maha suci Allah daripada adanya persamaan atau adanya satu Tuhan yang lain, seumpama dia syarikul bari. Itu tak ada. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, sebab-sebab kekurangan, dan maha suci Allah daripada segala kesyirikan. Ya. Yang keempat. Ya, betul. Setelah sempurna rukun sebelumnya, iaitu berdiri ketika membaca suratul Fatihah. Betul. Itu yang tu lah yang cakap dah lupa. Betul. Setelah sempurna rukuk imamnya. Kalau dia bermakmum lah. Kalau dia tak bermakmum, infradi, setelah sempurna rukun sebelumnya. Betul. Ini gula perang ke gula putih? Stevia. Okey, buat lagi. Dia dah lama tak minum gula putih lah. Gula putih tu racun. Bagi saya lah, bukan bagi orang. Sebab dia minum gula putih terus dapat isyarat bisa kat jari ke, kat kaki ke, walaupun minum seteguk. Bila kita dah tinggalkan gula tu, tak makan bertahun-tahun, bila dia masuk dalam badan terus ada signal. Ni tak ada. Betul kan? Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, terus. Ni baca banyak tasbih ni antara zikir kelebihan yang paling banyak Allah punya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini tasbih yang sangat-sangat ajaib. Orang yang amalkan tasbih ni, satu tasbih Allah bina istana, bina mahdikai dalam syurga. Allah, antara sifat Allah, apabila diciptakan sesuatu, setiap sesuatu yang dicipta itu tidak mungkin akan tiada manfaat. Mesti ada manfaat. Jadi kalau kita selalu bertasbih, maka Allah bina dalam syurga tu mahdikan kita. Makna Allah bina dah. Bukan baru nak bina bila dah kiamat, tak. Allah bina terus. Mana mungkin Allah biarkan dia kosong, tak ada manfaat. Pasti orang yang melakukan dia tu lagi akan datang, dimasukkan ke tempat, ke dalam mahdikai dia. Jadi banyakkan tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu banyak fadilat dia dalam hadis-hadis Nabi. Dalam kitab Fadail Amal.
Orang yang bertasbih pada Allah pagi-pagi, petang-petang ni, dia punya nama tertulis di dalam syurga. Dari malaikat sentiasa beristighfar untuk dia sampai hari kiamat. Sama dengan kalimah la ilaha illallah. Setiap kali sebut tu jadi burung hijau. Tak nampak burung hijau tu terbang mengelilingi arsh sampai yaumil kiamah sambil mengucap istighfar untuk orang yang baca. Satu la ilaha illallah dengan syarat, kata pengarang kita Kashful Ghaibiyah, dengan syarat dipanjangkan kalimat la ilaha illallah. Jadilah dia terbang. Ikhlas lah satu lagi. Kan? Amalan apa nak kena ikhlas lah. Yang pahala nak sampai, nak jadi ibadat, nak jadi fadilat ni kena ikhlas. Kecuali selawat. Selawat walaupun tak ikhlas, tetap Allah bagi juga kelebihan. Itu beza selawat. Lain tak? Amal apa pun tak boleh riak, tak boleh ujub, tak boleh semaah. Kemudian kena ikhlas, bersyarat. Amalan melainkan selawat Nabi. Selawat Nabi sambil riak pun diberi pahala, diberi kelebihan. Sambil riak. Apa lagi tak riak? Kebanyakan orang baca selawat riak lah. Sebab dia nak lagu-lagu kan suara. Buat baca Barzanji kan kena lagu. Suara siapa yang sedap tu bangga kan. Selawat kan? Selawat kasidah Radinul Mu'ayyad, Mas Mu'ayyad main kasidah gembira semua ni, tak tahu makna pun. Dapat tak? Pahala dapat. Rahmat Allah dapat 10 kali ganda, pahala 10 kali ganda. Dia hapuskan dosa 10. Oh, Masya Allah, berkat selawat ni. Jadi kita ni dalam hidup kita jangan lupa selawat pada Nabi SAW. Seelok-eloknya selawat lah, paling kurang 100. Terbaik kita buat ni, lagi banyak lagi baik. Iza kana aksara fa'lan kana aksara fadlan. Apabila adalah banyak kelakuan, perbuatan, ini banyak zikir, buat 100,000, buat 1,000, 10,000, banyak lah, maka banyak juga kelebihan dan pahala. Apa kaedah ni? Jadi jangan kurang-kurang. Sama juga kaedah ni diguna pakai untuk solat sunat. Daripada kita menggabungkan solat sunat sampai 5 sekali tu, baik buat satu-satu. Kalau yang gabung 5 tu ada khilaf. Ada sebagai ulama kata tak boleh. Ada sebagai ulama kata boleh dengan syarat solat sunat mutlak atau solat sunat dia panggil apa, yang bersebab. Boleh. Istikharah dengan apa, istikharah digabungkan dengan apa lagi, dengan hajat, boleh. Yang dia panggil solat sunat maksudah. Solat sunat ni yang sama tara dengan ni boleh. Kalau dengan fardu tak boleh. Semayang Zuhur digabungkan dengan, tadi aku sudah pada Zuhur 4 rakaat digabungkan dengan solat sunat istikharah, digabung tak boleh. Tu jangan sesat. Mana ada kitab sebut macam tu, tapi ada orang sebut macam tu, ustaz sebut macam tu. Mana dalil? Tak ada dalil. Kalau buka dalam kitab Ibnu Hajar, Haythami, Imam Syafi'i, Nawawi, As-Sayyidi, mana ada? Yang ada solat sunat. Tu pun kau daif. Kau yang muktamad mengasingkan tu lebih baik daripada buat sekali 5 tapi buat 2 rakaat. Kedekut tidak masing. Solat hifzul iman digabungkan solat istikharah, digabungkan dengan solat satu lagi awabin. Buat 2 rakaat dia. Wah, niat banyak-banyak. Suka hati. Bukan tak boleh. Ada ulama yang kata boleh. Mazhab lain boleh. Mazhab Hambali boleh. Mazhab kita Syafi'i daif. Seeloknya janganlah. Jangan kedekutlah. Buat 2 je pun. Kan? 2 istikharah, buat 2 hajat. Allah tu lagi baik. Macam-macam hal lah. Ni ngajar benda yang tak patut diajar. Tak apalah, makna kata dari segi keilmuan ada benda tu kan, tak ada lah. Qala musannif Ramadan.
Baik, seterusnya ada pun syarat sah i'tidal tu yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu 3 perkara. I'tidal 3 perkara. Dalam kitab lain 4 juga, termasuk yang tadi. Ya, setelah sempurna rukuk. Itu syarat sah dia. Ialah pertamanya dengan sengaja qasad. Yang keduanya hendaklah betul tulang belakangnya, yakni tegak tu, kedudukan tulang belakang tu betul, jangan bongkok. Dan yang ketiganya tamakninah juga. Dan yang keempatnya iaitu setelah sempurna rukuk. Itu syarat sah i'tidal. Demikianlah bacaannya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Okey, baik. Bacaan yang disunatkan semasa kita bangkit daripada kepala pada rukuk tu, bangkit saja sunat baca Sami'allahu liman hamidah. Tak kira dia imam ke, dia makmum ke, dalam mazhab Syafi'i, kedua-duanya sunat sebut Sami'allahu liman hamidah. Selepas tegak tulang belakang, mana dah tegak dah berdiri, barulah sunat baca Rabbana lakal hamdu, paling pendek lah. Kalau baik-baik lagi sambunglah panjang sampai kepada min syai'in ba'd. Maknanya telah didengar oleh Allah Ta'ala. Sami Allah mana telah mendengar oleh Allah Ta'ala. Liman, bagi barang siapa hamidah yang telah memuji dia. Bagi barang siapa yang memuji dia. Maha suci engkau, hai Tuhanku, yang memenuhi akan 7 petala langit dan memenuhi akan 7 petala bumi, dan memenuh akan barang yang engkau kehendaki daripada suatu. Kemudian pada keduanya, kemudian daripada langit dan bumi, ada lagi yang kita tahu, memenuhi itu juga segala puji-pujian terhadap Allah. Di alam malakut a'la, malakut sufla, alam dipanggil alam lahut, alam hahut, alam jabarut semua. Alam musannif ada pun syarat sujud itu. Syarat sujud itu yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah bagi Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, iaitu 7 perkara. Ada 7. Betul. Pertamanya, sujud tu hendaklah dengan qasad, disengajakan. Yang keduanya, menghantarkan anggota yang 7. Baik. Penting dia sebut disengajakan dengan qasad ni sebab contoh kalau kita sujud, umpama tengah sujud tu kita terlupa yang ada bisul, dirawat batu kat dahi, sakit. Jadi bila hentak pun automatically terangkat. Jadi terangkat tu dia panggil bukan dengan qasad. Bila bukan dengan qasad, dia pun letak balik, tak dinamakan menambah rukun. Dia yang jadi menambah rukun sebab sengaja angkat dan letak balik, walaupun sedikit, walaupun sebentar, dikira menambah rukun, batas sembahyang. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli berkenaan dengan masalah ni, dia kata jika seorang tersujud di seumpama batu, jadi dia kemudian mengangkat oleh ia akan kepalanya walaupun sebentar dan diletakkan, maka batal sembahyang dia kerana menambah rukun. Maksud pengarang, murad dia itu penting. Ngaji kita ni kena banyak supaya faham. Jadi maksud pengarang, jika mengangkat oleh ia, maksud dengan sengaja angkat. Kalau terangkat dengan tidak ada qasad, tidak dinamakan menambah sujud. Maka ketika itu sah. Itu je beza dia. Qasad tak qasad. Sebab itulah setiap rukun kita tengok, pertama dia kena dengan sengaja, yakni dengan qasad sendiri nak buat, bukan Semua perbuatan dalam sembahyang kalau tanpa qasad, tanpa disengajakan, yakni terdorong, terbuat, itu, ini, dikira perbuatan itu lagha, sia-sia. Tak jadi rukuk, tak jadi sujud. Jadi dia kena ulang balik perbuatan itu supaya jadi dia rukuk, jadi dia sujud. Itu maksudnya. Penting tu, faham benda tu. Yang kedua, menghantarkan anggota yang 7. Menghantar anggota yang 7 ni adalah meletakkan anggota 7 dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2
ibu jari kaki paling kurang. Yang ni tapak kaki dikendaki tu ialah jari-jari kaki dia. Sekurang-kurangnya 1 jari lah. Iaitu kena letak di lantai. Itu baru jadi sujud. Kalau salah satunya tak kena lantai, tak dinamakan sujud dan tak sah sujud itu. Dan tak dinamakan dia sujud. Baik. Kalaulah di antara 7 anggota ni hanya dahi sahaja yang tidak boleh dihalangi oleh pakaian atau benda yang dia pakai. Contohnya ekor serban jatuh tertutup dahi, tak boleh. Atau rida atau kain telekung. Sujud atas telekung tak boleh. Tapi kalau sujud atas ekor serban boleh. Ekor serban yang panjang yang dililit kan, orang Arab kan ada ekor serban panjang. Dia 1 ekor, 2 ekor kan. 1 macam maling, 2 juga, 1 kecil atas. Dia 2 kat belakang ni, 1 dia lilit kat leher. Bila nak solat dia buka, dia hamparkan. Bila dia bergerak, serban tu tak ikut gerak. Maka sah sujud atas dia. Kalau yang bergerak tak sah. Itu je. Jadi orang yang sembahyang di atas kerusi confirm tak dapat syarat sah. Orang yang sembahyang atas kerusi dan tak boleh nak sujud. Jadi ataupun orang yang sembahyang duduk yang tak boleh nak sujud. Jadi apa yang dia buat ketika sujud ialah menggantikan kaifiat sujud tu dinamakan ganti bagi sujud. Bila ganti bagi sujud tidak diberati dengan cara yang lain. Kalau dah syarat sujud tak boleh dapat dah, maka sujudlah barang mana yang dia boleh. Walaupun dengan membongkokkan sedikit. Tak perlulah tangan ni sampai ke lantai. Tak perlu dah nak tunduk sampai sehabis-habis tunduk, sampai mengah kawan tu muntah darah. Jadi kena faham sebab dia ganti bagi sujud bagi orang musuh. Dimaafkan dia. Dia boleh lah. Buat seringan ni tak payah nak buat berat sangat. Siap dia, acik tidak sampaikan. Tangan boleh sentuh lantai, kena sampaikan. Itu batal terus buat macam tu. Duduk macam ni. Dia nak tanya lah bagi dia ayat ni. Baik, cantik ke tak cantik? Macam hawa untuk. Di antara perbuatan yang membatalkan sembahyang ialah jahat rupa, keji pada pandangan rupa, seperti melompat di keji, batal walaupun sekali gerakan. Sama lah, buat macam tu batal. Anda je suruh orang buat macam tu. Dah tak boleh nak sujud dah, ganti bagi sujud sudah. Macam ni pun dah kira sujud dah. Dia rukuk boleh biasa, bila nak sujud dia duduk atas kerusi kan. Lepas tu dia buatlah macam ni, sikit pun tak apa. Janji dia qasad itu rukuk, ganti bagi sujud, ganti bagi sujud. Tak perlu dah nak tunggu bawah. Dia syarat sujud punggung kena lebih tinggi pada kepala. Wah, perlu rapat kepala kau tu. Lalah kursi patah. Batal terus main ni kalau kursi patah tu. Sebab dia terdorong tu dadir. Habis. Sikit lagi kolam sedih. Dan yang ketiganya tamakninah, samalah berhenti seketika. Dan yang keempatnya menghadapkan kaki kepada kiblat, menghadap kiblat. Ini sujud ni. Menghadapkan itu kaki kan? Dalam rumi kiblat. Menghadapkan itu kaki kepada kiblat, bukan. Dia kendaki di sini ialah jari kaki. Jari kakinya hendaklah salah satu daripada jari dia yang 10 tu, kedua-dua kaki tu mengarah kiblat. Kan? Contohnya sekurang-kurangnya satu jari dia kelepek lah. Dia tak boleh letak macam tu je. Letak gitu tak boleh. Contoh sujud lah. Jadi sujud dia mesti kaki macam ni. Macam ni kan? Macam ni. Sujud. Baik. Yang ni. Dia ni. Ni kaki lah ni.
Pandailah ilmu dia. Ini kan. Itulah. Buat kaki bagi sikit. Ini jadi. Tu ya, betul kan. Yang ini penting ni. Okay, jangan kita straight begitu jangan. Nanti tak kena. Jangan straight kena. Jangan. Dia kena baikkan. Sebab dia penting kena dekat bawah. Kalau dia letak macam tu tak kena. Kalau dia tegak mungkin kena lah. Kalau tegak separuh boleh kena kan. Tapi tak dinamakan perut jari, tak kena perut jari. Kemudian yang kelima, jangan berlapik dahinya dengan pakaian yang dia pakai. Dan yang keenamnya, memberatkan kepalanya. Maksud memberatkan kepala tu, tekan sedikit sekadar jadi lepehlah kapas. Kalau letak kapas dilepeh, cukup. Maknanya bolehlah sujud dekat atas tilam, boleh. Pergi hotel, malam nak turun atas tilam, cari sejadah tak jumpa, tilam ni bersih ni. Sembahyang atas tilam tu boleh tak? Boleh lah. Dan yang tujuannya meninggikan yang rendah. Yang ketujuh, jangan meninggikan yang rendah. Iaitu dia sebenarnya yang ketujuh tu, hendaklah punggung lebih tinggi daripada kepala. Betul kan? Ya. Hendaklah punggung lebih tinggi daripada kepala. Jangan meninggikan kepala atau menyamatarakan kepala dengan kedudukan punggung. Itu dia. Habis setuju. Demikianlah bacaan dia, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku Al-A'la yang maha tinggi. Maha tinggi itu iaitu nisbah kepada kebesaran, ketinggian pangkat, darjat itu A'la wa bihamdi. Dan juga segala puji-pujian tertentu bagi dia. Baik, sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Bukan sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurang bacaan dia 3 kali. Dan hukum membaca dia sunat. Maknanya Maha Suci Allah dengan pujinya, kemudian bangkit daripada sujud. Demikianlah bacanya. Wallahu a'lam bishawab. Panjang. Seterusnya nanti kita sambung. Ada soalan tak? Solat Ya. Selalu dia begini. Saya selesai solat berjemaah di masjid. Di masjid. Kemudian saya balik. Baring. Balik. Okey, balik rumah. Dapati isteri dan anak. Banyak isteri. Isteri dan anak, okey. Isteri dan anak saya belum solat Isyak. Jadi saya cakap dengan dia solat, saya imamkan balik. Solat balik, imamkan diorang pula. Boleh ke? Saya boleh. Baguslah ya. Baik. Dalam soal solat berjemaah, hukum solat berjemaah tu iaitu sunat muakkadah. Sunat yang sangat diberati. Kemudian bila seseorang itu pada permulaan sembahyang dia hanya dapat sembahyang seorang diri atau sembahyang jemaah tapi tak ramai, tiba-tiba dia dapati ada jemaah yang datang lebih ramai daripada itu, hukum dia sunat mengulangi sembahyang itu. Bukan wajib dah, wajib dah lepas. Sunat mengulangi. Tapi dalam masalah ni, dia kat masjid dah confirm ramai. Bila dia balik, dia tengok family belum lagi sembahyang. Tapi jumlah family dah tentu lebih sedikit pada jemaah masjid. Jadi apa hukum dia nak sembahyang juga, bahkan nak mengimami mereka? Hukumnya harus. Boleh. Dengan syarat jangan niat maknanya
membatalkan sembahyang yang lalu dan buat sembahyang sekarang, tak boleh. Apa maksudnya? Mana niat apa itu? Saya mana sambil apa isyarat apa? Kata imam balik. Boleh. Jadi imam pun boleh. Satu sebab nak mentarbiyah, yang kedua sebab nakkan fadilat jemaah juga tu, iaitu berjemaah bersama family. Pokoknya boleh yang demikian. Boleh tak saya melazimi tiap-tiap hari? Menjadikan dia satu kelaziman. Jadi saya cakap dengan perempuan anak, dia yang pergi semayang tu, balikkan pergi semayang. Siap cakap dengan dia. Jadi korang yang semayang dulu. Dia apa ada pergi semayang rumah tu, tunggu yang semayang dulu. Ni semua anak perempuan lah maksudnya. Ya? Semua anak perempuan lah tu. Anak perempuan dengan isteri lah. Mungkin anak. Kalau anak lelaki tak boleh buat macam tu. So dia otomatik. Ni kalau anak perempuan semua, kerana nakkan fadail amal tu boleh. So saya boleh melazim. Tiap-tiap hari. Setiap hari rajin boleh, tak ada masalah. Setiap semayang fardu yang kita buat berlebihan, seperti qada semayang yang berlebihan, dia jadi sunat. Kan kita tak tahu berapa banyak kena qada ni. Dia qada lah, walaupun dah terlebih qada ni dapat nilaian pahala sunat. Itu beza dia. Tapi yang tak boleh disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Qatani dalam kitab Musalli, orang itu sembahyang Jumaat, berjemaah di masjid, tapi hati dia was-was. Aku rasa tak cukup bilangan 40 orang ahli Jumaat. Dalam masjid ada 500 orang, tapi dia punya sangkaan ahli Jumaat tak ada. Jadi sembahyang tu dia sangkakan tak sah. Bila tak sah, kemudian dia sembahyang juga. Kemudian lepas dia sembahyang Jumaat, dia buat zuhur pula. Yang ni kata Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani, haram lagi tiada sah. Sebab apa? Sebab dasarnya dia dah tak dapat syarat sah dah. Syarat sah Jumaat apa? Cukup bilangan 40 orang ahli Jumaat. Ni tak dapat dah, memang tak sah. Dia sembahyang juga apa-apa. Hendaklah terus buat zuhur. Dalam bab ni. Okey, tak boleh lah dia kata aku nak cover lah, aku tak berkeyakinan lah orang kampung aku ni ada. Walaupun ramai 100 orang, aku rasa tak cukup lah. Ada orang ni ada baca pilihan tak betul, rukun sembahyang tak tahu. Dia kaji macam tu. Kemudian dia ikut juga sembahyang Jumaat. Asalnya dah tak salah. Itu yang tak diperbolehkan. Jadi jangan ada niat macam tu lah. Sembahyang sah. Tak payah nak ulang balik dah. Bab solatnya dah sah. Itu dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam bab Jumaat. Kalau bab Jumaat sedap dia bahas dah. Ustaz, apa kita setuju ni? Kadang-kadang kita tengok kita sebut dengan kita kan kita tolak lepas tak santai tolak bagi ke depan sikit lah. Boleh tak? Boleh dengan syarat gerakan itu tidak berturut-turut sehingga 3 kali. Maksudnya sekali lah tolak, walaupun jalannya lama, okey sekali. Kan? Alina, dia tak ngari. Jadi. Itu baik. Boleh. Kadang kita nak timbang kan. Dan ke belakang sikit, orang seksa kepala. Okey. Boleh. Lain? Ya. Sikit aja kan? Okey, mana batas dahi? Orang perempuan dia suka pakai hidung, takut keluar. Jadi, apa yang buat ialah siap, boleh lah dituju sikit. Jadi, final hidung. Okey. Ini kan dahi kan? Okey. Tudung kita akan letak kat sini. Jadi sini mata lah. Ini pun dahi, walaupun sikit. Sini dahi, sini dahi, sini dahi. Sini dahi tapi dah separuh lah. Dia pakai tudung kan. Malah siapa lagi. Jadi walaupun ada sedikit ni daripada mata ni, kening mata ke atas ni, daripada tubuh rambut sini ini adalah dahi. Ni dahi, ni dahi. So kalau ditutup sini kena, tak apa. Tak kena sini, boleh. Boleh. Jadi dahi tak ni lah. Tak sudut atas dahi. Hidung sunat kena lantai. Sunat kena tempat sujud lah. Kalau dia sakit dari situ tak payahlah kena. Lain? Rukuk.
Ya. Jika pandang kaki tak dapat pahala sunat. Sebab pandang ke tempat sujud itu sunat. Kalau tak pandang, dia gelap mata pun tak apa, tak batal sembahyang, tak dapat pahala lah. Lain. Ya. Tadi tu Ustaz tu kan? Ingat Ustaz tu kan? Ada kan? Itu boleh merosak kaki dah. Jika seseorang itu sebut berektikad yang Tuhan ada sifat bosan, batal akidah. Waliyahzubillah. Jaga sikit sebab dia sifat kekurangan. Mana layak bagi Allah mempunyai sifat kekurangan. Kalau nak nyanyi tanpa etikot tak, nyanyi sajalah, tapi dikira salah, nyanyian yang salah. Dia kalau dia nyanyi iaitu menggunakan perkataan tu. Salah satu yang membatalkan akidah ialah berkata-kata menggunakan perkataan yang menyalahi syak, menyalahi akidah itu sendiri. So termasuk walaupun dia tak ada apa, saja-saja kan, melainkan orang yang jahil. Ya, orang yang jahil hukumnya haram sebab dia tak tahu hukum. Tak sama dengan orang yang dah tahu tapi masih bercakap lagi, boleh batal akidah. Alhamdulillah. Jadi dah tahu kan, dah tak payah nyanyi lah. Nyanyi banyak lagu lain lagi, lagu ikan, kekek, banyak ada. Fatihah. Kita sedang sendiri ada tu berjamaah. Sebelum menyebut amin tu, memang ada sunat tu. Sunat berdoa di antara lafaz amin dengan sebelum Fatihah waladhdallin, Fatihah dengan amin itu sunat berdoa. Rabbi firli wa liwalidayya. Ya, walaupun berjemaah, walaupun seorang diri sunat baca. Dan dia punya kaifiat dia disebut dalam kitab. Dia bukan daripada hadis. Daripada dalam kitab berkenaan dengan sabtah di antara Fatihah dengan amin. Hukum dia sunat. Nabi buat macam tu. Jadi nak mengisi masa antara, nak jadikan sabtah antara Fatihah dengan amin, maka ulama kata alangkah bagusnya kalau ditambah dengan doa. Jadi doa itu antara perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang. Doa, zikir, dengan niat doa, niat zikir lah. Maka hukum dia ulama letak sunat berdoa. Jadi dia sunat itu bersandarkan pada dalil ulama. Kalau maksudnya dalil daripada ketetapan ulama dipanggil ijma'. Allah. Ya. Kalau kita oh baik. Waktu kita rukuk, hendaklah jari kita tu berpegang kepada kepala lutut. Jadi jangan dirapatkan. Hendaklah direnggang kadar biasa. Dia pegang kepala lutut tu. Dan menghancurkan dia ke bawah. Dia pegang, menghancurkan ke bawah, bukan ke keliling. Jadi letak tapak tangan tu dekat kepala lutut. Istilah niat. Jadi niat tu bisa istilah maksudnya perasaan bisa perbuatan. ya betul. Yang begini kita niat melakukan satu kewajiban walaupun belum lakukan tidak apa-apa. Itu niat daripada sudut bahasa. Dipanggil azam. Kalau daripada sudut fiqah, mazhab Syafi'i itu adalah berazam. Tak dinamakan niat. Tapi niat daripada sudut percakapan saja, bukan dari sudut fiqh Syafi'i.
Itulah beza dia tu. Macam kita cakapan, lughatan, dia setiap apa benda pun dia ada ta'rif lughah dengan istilah, kena beza. Apa ta'rif lughah maksud ilah. Ilah ialah tu Tuhan. Ya. Iaitu setiap yang dijadikan sembahan dipanggil ilah. Jadi kalau orang tu sembah patung, ilah juga. Orang tu sembah duit, ilah juga duit tu. Itu daripada sudut lughah. Daripada sudut istilah tauhid, iaitu ilmu usuluddin, akidah, ilah tak boleh letak kepada selain daripada Allah. Iaitu ilah di sini dia panggil la ma'budun illallah. Maksudnya yang layak disembah tu ialah hanya Allah. Jadi hanya Allah dia yang layak disebut ilah. Itu daripada sudut syar'i. Jadi daripada sudut syar'i, sebut dia Tuhan, tak ada yang lain melainkan Allah. Tapi kalau sebut bahasa, sebut Tuhan dia universal. Ya tak? Orang kafir pun kata Tuhan juga, orang kafir pun sebut Allah juga. Tapi Allah yang orang kafir sebut dengan Allah yang kita sebut tak sama. Bunyi sama, kepahaman dia, akidah dia tak sama. Sebab dia beranggapan Allah tu sebagai Tuhan Bapa. Kan? Kita Allah tu ismu bizatin, nama bagi zat, iaitu zat yang wajib ada. Dialah Tuhan yang satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Dialah Wallahu a'lam. Lain? Ya. Jauh soalan. Baik. Kalau mengenai solat sunat yang digabungkan, okey, tak urai. Okey, solat sunat yang digabungkan, iaitu solat sunat yang boleh digabungkan itu menurut mazhab Syafi'i macam disebut oleh Imam As-Sayyuti, Imam Ibnu Hajar, Haytami dalam kitab-kitab mereka dan beberapa ulama yang lain, iaitulah solat sunat yang sama level. Dipanggil solat sunat maksudah, yang bermaksud, seperti solat hajat, solat istikharah, bermaksud digabungkan, sah digabungkan. Tetapi jika digabungkan dengan solat fardu tak boleh. Solat fardu semata-mata solat fardu, dia khusus. Dia tak boleh samakan sebagai solat sunat sebab dia tidak setara. Title fardu tu tinggi, sunat tu dia rendah. Ya, jadi solat fardu bila kita ada niat yang lain selain pada dia panggil taraddud. Taraddud dalam niat itu perkara yang membatalkan niat itu sendiri. Tak sah niat yang ada taraddud tu. Ya. Jadi solat fardu dengan solat sunat istikharah umpamanya tak boleh digaduh, tak boleh disandingkan dia. Tak sama level. Solat sunat istikharah, solat sunat hajat boleh digabungkan. Solat sunat yang mempunyai yang tidak setara tu ialah solat sunat istisqa, minta hujan. Solat sunat gerhana, kaifiat ni pun ada beza sikit dengan kaifiat solat sunat mutlak. Jadi tak boleh digabungkan. Jadi jangan main sesar semua sunat tu. Dan jangan digabungkan seperti apa yang disebut dalam Facebook satu orang Tok Syekh ni. Syekh ni ada gelaran Al-Habib pula, tu yang kita ada pelik sikit. Bila dia kata boleh gabungkan fardu dengan yang sunat, yang tu tak betul. Tak ada syahid, tak ada dalil daripada kitab ke daripada sunnah, tak ada. Dalil kitab pun tak ada, dalil sunnah pun tak ada. Wahabi pun boleh bantai dia. Kan? Wahabi kata dia lagi sedap ke bantai Imam Malik kan. Wallahu a'lam bissawab. Yang bisa kita
sebutkan dulu. Macam solat contoh ni kan berapa kan kita buat solat sunat di masjid dengan duha kan. Ya. Kita sebutkan Dua-dua sekali. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid digabungkan atau dihubungkan dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Boleh? Bolehlah. Tapi dia buat 2 rakaat je. Sebenarnya tahiyatul masjid kalau nak gabungkan dengan solat sunat solat sunat qabliyah, tak payah niat pun sebenarnya tahiyatul masjid tu. Bila kita buat saja solat sunat qabliyah, pahala tahiyatul masjid tu dah dapat sekali dah. Sebab tahiyatul masjid ialah menghormati masjid. Bila menghormati masjid, cara menghormati masjid tu 2 cara. Pertama dengan mendirikan 2 solat. Tak kira solat apa. Lebih aula buat solat dia sendiri. Kan? Yang dia khususkan namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau tak, dia buat qabliyah, maka termasuk di dalamnya dah tahiyatul masjid. Tak perlu niat 2 dah. Tapi andai kata dia nak niat 2, boleh lah. Bolehlah duha dengan tahiyat tadi, qabliyah dengan tahiyat tadi. Tak ada masalah lah. Ya, wallahu a'lam. Kalau dia dulu baca tahiyat Allah dekat rakaat pertama. Okay. Bila seseorang itu meletakkan rukun bukan pada tempatnya dengan jalan lupa, tak sengaja, maka tidak membatalkan sembahyang. Tapi sunat dia sujud sahwi. Itu je. Kalau dia tak sujud sahwi, sah juga sembahyang dia. Tak ada masalah. Jangan merubahkan rukun. Rukun ketika berdiri dibuatnya ketika duduk umpamanya. Wallahu a'lam. Baik, tengah berdiri dia baca tahiyat. Waduh. Apa dia ingat dah tahiyat dah. Kan tak sengaja tak apa. Tak batal. Baik? Boleh. Kalau solat ni lagi bertanya kepada kita hari ini dengan salah satu dengan pasal itu orang yang kaya amat Israel lah. Jadi isu sekarang yang kita dengan masa ni banyak negara-negara Arab sekarang ni tengah buat proses normalisasi oleh dengan Israel. Maknanya dia akan nak musuh orang macam mana? Komen. Ini masalah negara. Okey, masalah dunia kan. Negara Arab bergabung dengan Israel. Normalisasi. Mana tak ada isu lah tu kau punya hal lah. Jadi dengan kita orang ni masih ada bisnes apa semua lah. Dia macam ni lah. Itu tandanya umat Islam tak bersatu hati lah. Tak bersatu hati, ukhuwah tak ada, ukhuwah Islamiah tak ada. Itu sebab jadi macam tu. Daripada dulu lagi. Kalau tak dah lama dah Israel tu dah habis, dah hancur lah. Keliling dia semua negara kebanyakan orang Islam situ. Kalau serang ni habis. Kan? Tapi tak nak. Masing-masing tu lah. Sebab orang panggil akhir zaman ni Allah memang akan jadikan jalan cerita dia macam tu. Sebab last kali kita akan perang dengan dia. Yang dapat tumpaskan dia tadi siapa nanti? Imam Mahdi saja. Dengan baru boleh ditumpas. Selain pada tu tak adalah perang-perang kena kita umat Islam selamanya sebelum sampai saat tu memang kena zalim ni lah. Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir ni. Semua orang kafir tu faulaika humuz zalimun. Ialah mereka tu adalah orang-orang yang zalim. Wal kafiru, dan bermula orang kafir tu, banyak ayat dengan tu adalah orang-orang yang zalim. Allah kata orang kafir itu orang zalim. Heran kalau ada orang kata istilah dia orang kafir yang adil. Yang adil lebih baik kita ambil daripada orang Islam yang zalim. Mana ada? Allah kata orang kafir semua zalim, kau kata ada adil. Kalau adil pun pada sudut pandangan kita, dia tak adil pada sudut diri dia. Dan tentu menzalimi diri dia sebab tak iman tu. Boleh pula bagi istilah yang menyalahi Quran. Boleh. Allah kata orang kafir zalim. Zalim lah kita berpandai. Allah yang cipta orang kafir tu. Dan boleh pula buat teori sendiri kan. Dia tu kategori al-babal.
Nak berpolitik, politik lah, tapi jangan sampai menyalahi Quran. Nah, kan itu lah. Wallahu a'lam. Ya. Tadi tu pandangan ni. Ha. Pasal boykot lah. Boykot. Arab Saudi pun harus diboykot. Sebab Bukan betul, dia kata Arab Saudi harus diboykot. Kau tak boleh pergi umrah dan haji. Diboykot. Sebab apa? Arab Saudi sekarang dah bertengok dengan maksiatnya dan membantu Islam. oh, jadi boykot tak payah pergi. Boykot tak pergi. Tapi dijawab dengan orang boleh mana sebab haji itu Ya. pun Ya. tak boleh, tapi tak boleh buat. Betul tu dia sebenarnya boykot tu salah satu tanda kita protes. Okey. Jadi kalau tak dapat melakukan semua, jangan tinggalkan semua kaedah dia. Okey. Apa yang kita mampu untuk boykot supaya adalah kesannya kepada Israel, kepada orang Yahudi, yang kita mampu kita buatlah. Tapi yang tak boleh nak boykot, contohnya urusan pergi umrah dan haji, mana boleh nak boykotnya sebab dia melibatkan hukum syarak kan. Tak perlu untuk tak pergi rugi tak pergi awal rugi, tak dapat buat ibadat dah. Kalau macam tu kalau kita pegang, banyak benda kita kena buat. Daripada kau boykot pergi ke kerajaan Arab Saudi tu, baik kau boykot pakai iPhone, iPad segala macam ni. Boykot jangan pakai, bagi kat malim. Faham tu, yang tu dia tak nak. Banyak benda boleh boykot. Boykot lah, order online. Boykot McD, KFC, jangan pergi. Ni ya, Budi mabuk punya. Dia order online beratus surat. Tengok dalam dalam TikTok. Allah. Apa pun kita bukan negeri. Kadang kita tahu negeri itu menyumbang kepada zakat, menyumbang kepada pendapatan ekonomi. Ya. Dan kalau kita boykot negeri itu pun Kesan. tak ada kesan bukan Israel. Ya. Cuma 37% saja. Betul. Sebenarnya umat Islam ni dia kena fikir. Satu sumber rezeki gaji tu, KFC, McDonald ni berapa banyak pekerja dia orang Islam. Majoriti lah. Semua ada PPF, ada sosok, ada gaji. Andai kata awak boykot sampai dia tutup, berapa orang yang tak ada kerja, yang tak boleh bagi makan anak bini, yang nak berkahwin tak dapat kumpul duit. Dosa kan? Jadi dalam konsep ekonomi Islam, wajib bagi umat Islam tu, satu, mewujudkan akan ekonomi Islam. Ekonomi Islam ni tak semestinya engkau tak boleh bersama dengan barangan orang kafir. Itu dia silap. Nabi SAW beli baju perang dia dengan orang Yahudi. Dan Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi. So, Nabi tak boykot pun. Bukan suka hati dia boykot. Yelah nak protes lah, geramnya pasal lah. Dia sepatutnya jangan boykot. Kau daftar nama, pergi perang sana. Dapat syahid lah. Itu baru betul boykot. Kan main mam, order McD bang. Order kan bang, malam sampai. Memang apa kaki lah. Malu online kan. Janganlah dia hypocrite kat situ. Tapi bagi maklim, ada kalau boleh buat sedikit, baguslah, tanda protes bagus, yang tak bagus. Cuma jangan melampau. Tengok siapa yang bawa dia. Yang bawa siapa. Okey, baju perang tu produk orang Yahudi. So, Nabi beli. Sahabat beli. Jadi, hasil duit tu datang ke orang Yahudi, perang Nabi balik. Bukan dia perang. Yahudi Madinah langgar perjanjian. Perang siapa? Perang dengan Nabi balik. Ada Nabi boykot ke? Dah, kalau kita fikir, jadi ni McDonald, KFC semua, duit sampai ke sana, bunuh orang Islam. Banyak benda lain, rokok lagi. Tak nak pula. Rokok tu kena boykot lah. Cuma bagi maklim,
buat yang betul lah. Boikot tu boleh bukan tak boleh, tapi jangan pandang satu aspek apa penuh luas. Buat cara yang boleh lah, cara yang bagus. Lagi baik boikot Tesco. Dalam dia dah confirm ada apa? Ada arak semua. Tu 7-Eleven ada arak, tak boikot. Kan. KK murah. Tak nak boikot macam mana nak beli nak bisnes dia tadi. Fikirlah, jadi benda ni kena meluaslah. Bermuadalah dengan orang kafir tu ada keharusan syarahnya. Yang kita tak nak tu ialah kejahatan dia. So cara nak menghentikan kejahatan tu biar lebih praktikal. Pergi ramai-ramai, cakap dengan kerajaan kita, tolong hantar kita orang ni. Kita orang nak pergi. Yes. Ini Mu'alif sokong 100%. Tolong angkat dengan PM. Kita orang memang geram betul dengan Yahudi ni. Jadi kita orang volunteer untuk pergi tolong bantu orang Islam kat sana. Kalau tak nak perang, bantu dekat Gaza. Jadi nurse ke, jadi doktor ke, jadi tukang apalah. Itu baru betul. Memang tak. Allah menawi perlu bala hidayah kama nawar ta'ala sudah abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Allah